مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين أصحابه وقرابة والتابعين وصديقنا وشهداء وأولياء وآفياء وآكياء وصلي المسلمين والمسلمات والمؤمنات خصوصا إلى الشيخ الناصر الإمام الطيب رضي الله تعالى عنه وأصول وفروع وهواشينا سبا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات شهدنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung pembahasan kita dalam kitab Qatrul Waisiyah fi ilmi sufiyah ala syariat Muhammadiyah. Surat apa? Muka surat 34. Betul, 34. Hah? 18. Jauh boy itu. Hah? Soal lain. 18. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis berkaitan dengan maqam muraqabah. Ma taqarraba ilayya al-mutakarribuna bimithli ada'i ma aftaratu alaihim. Wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يضمر به ما تقرب إلي المتقربون, tidak hampir kepada aku orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada aku. Bimisli ada'i maftaratu alaihim, seumpama mengejarkan apa yang aku fardukan ke atas mereka. Wala yadhalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku meminta hampir kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat hinggalah aku mengasihinya. Apa maksud hadis ni? Kita baca yang awal tu dulu. Ma taqarraba ilayya al-mutakarribuna bimisli ada'i maftaratu alaihim. Takkan hampirlah seorang kepadaku. Al-mutakarribun, mutakarrib makna orang yang hampir dengan Tuhan. Bimisli ada'i maftaratu alaihim, umpama mengerjakan apa yang aku fardukan ke atas mereka. Nak hampir dengan Tuhan ni kena buat apa yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita. Maka kita hampirlah kepada Allah. Itu maksudnya. Buat apa sahaja yang Allah wajib ke atas kita, maka waktu itu kita menjadi orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib kita buat? Kan? Solat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Maka apa perkara-perkara yang diwajibkan kita lakukan, maka pada waktu itu kita digelar sebagai al-mutaqarrib. Mutaqarrib maknanya orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kita berhubung, roh kita berhubung kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaulah kau tak boleh melihat Allah, fa innahu yaraka,
Kita buat satu perkara yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asbab kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka jangan kita putuskan. Jangan kita putuskan hubungan kita dengan hubungan Allah, tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita tinggal satu benda wajib, habis. Tak ada lah. Kita jauh dengan Tuhan, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat benda yang Allah Ta'ala suruh, buat benda yang Allah Ta'ala wajibkan, maka kita digelar al-mutaqarrib. Orang yang hampir. Cuma bezanya, ada orang bila selesai benda yang wajib, dia tidak melakukan perkara yang sunat, maka jauh dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak jadi hampir dengan Tuhan. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ni hadis kursi. Hadis ni hadis kursi. Kan? Hadis kursi ni hadis yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Dia wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sampaikan kepada para sahabat tanpa melalui malaikat Jibril. Terus Allah Taala beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi. Hadis kursi. Kan? Kalau Al-Quran sampai kepada Rasulullah SAW, wahyu Allah, kalam Allah sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu Al-Quran, kalam Allah. Adapun hadis kursi, kalam Allah. Dia wahyu sifat dia. Hadis kursi. Karena itu bila Allah Subhanahu wa taala mengurniakan hadis kursi kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan menyatakan, qala Allah, ataupun Allah Subhanahu wa taala yaqul. Allah Subhanahu wa taala berkata, telah berfirman. Kan? Dengan hadis sekian. Hadis kursi ni tak banyak. Sikit ya, 272 buah hadis kata Imam Jalaluddin As-Sayuti radhiyallahu taala anhu. Hadis kursi ni daripada ribuan hadis ya, dalam Sahih Bukhari 7275 buah hadis. Kita ambillah Sahih Bukhari. Kan? Kita ambillah Sahih Muslim 9100 9200 buah hadis, maka 272 buah hadis saja hadis kursi. Tak banyak. Sikit hadis kursi. Ini salah satu hadis kursi. Kan? Jadi Allah Taala nak nyatakan kat sini, ini kalam Allah ni. Kalam Allah. Dia tak sebut sabda Rasulullah SAW berdasarkan hadis kursi. Dia terus kitab ini menyebut sabda Rasulullah SAW. Tapi ini hadis kursi. Kan? Karena itu disebut kepadaku, tidak hampir kepadaku, aku tu ialah Allah. Ma taqarraba ilayya kepada aku tu maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berkata Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dengan kalam, sifat kalam dia. Jadi orang yang melakukan perkara yang wajib maka dia hampir pada Tuhan. Hakikat dia sedang hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang merasa hampir maka hampir dia dengan Tuhan. Bagi mereka yang rasa jauh, maka jauhlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Taala sedang melihat kelakuan atau perbuatan dia melakukan perkara yang wajib tersebut. Ya? Jadi wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini kelebihan nak sentiasa hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya. Nak sentiasa hampir bersama dengan aku itu bin nawafil, dengan melakukan perkara-perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang sunnah. Sunnah ni kita dah bahas 3 perkara. 3 makna sunnah. Min aqwal wal af'al wat taqrir. Daripada perbuatan Nabi, daripada perkataan Nabi, daripada perbuatan Nabi, dan daripada pengakuan Nabi SAW. Min aqwal, daripada perkataan Rasulullah. Min af'al, daripada perbuatan Rasulullah. Wa min takririh, daripada pengakuan Nabi SAW. Ada benda yang Nabi sebut, Nabi tak buat, itu sunnah. Ada benda yang Nabi tak sebut, Nabi buat, itu sunnah. Ya? Ada benda yang Nabi sebut, Nabi tak buat, itu sunnah. Ada benda yang Nabi tak sebut, tapi Nabi buat je. Itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Walaupun sekali.
Setiap perbuatan Rasulullah itu syariat. Dia menjadi syariat. Dia menjadi hukum. Sunnah. Ya? Dia menjadi hukum. Dan ada benda yang Nabi tak sebut. Ada benda yang Nabi tak buat. Tapi Nabi akukan. Nabi benarkan. Nabi tak sebut pun. Nabi tak buat pun. Tapi Nabi akukan dengan cara Nabi berdiam. Kalau benda itu haram, Nabi sebut haram. Nabi sebut haram. Kalau benda itu harus untuk dimakan, sama ada Nabi sebut, ataupun Nabi buat, ataupun Nabi diamkan. Makna boleh jadi Nabi tak sebut, boleh jadi Nabi tak buat, Nabi diam, Nabi itu pun hukum. Punya hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna buat saja salah satu daripada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah. Jadi hukum. Hukum kita selaku orang mukallaf ini ada 5. Itu sebut hukum taklif. Ini kita kena faham. Mukallaf orang yang dipertanggungjawabkan oleh hukum taklif. Hukum yang Allah Ta'ala letakkan. 5 aja. Iaitu benda yang wajib, benda yang sunat, benda yang harus, benda yang makruh, benda yang haram. 5 aja. Habis itu bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah hukum ke? Adakah 5 benda ni sebut bid'ah? La, tidak. Ada benda bid'ah tu terletak dalam 5 benda ni? Tiada. Bid'ah dia bukan hukum. Hidup kita terletak pada 5 benda ni. Hukum ni. Kan? Ada benda bid'ah yang boleh jadi dia menjadi wajib. Boleh jadi dia menjadi wajib. Bid'ah benda yang Nabi tak buat. Benda yang Nabi tak buat. Ada benda bid'ah yang dia boleh jadi wajib. Kita nak pergi tempat kerja, macam saya nak pergi ke Kuala Lumpur, kadang-kadang saya ada kerja di Kuala Lumpur. Saya kena naik unta ke? Ada ke sekarang unta? Ikut Nabi betul? Tak ada. Kena start motorcar saya. Kena isi minyak. Bid'ah tak? Bid'ah. Jadi wajib tak saya naik kereta? Wajib. Saya mesti ada kenderaan. Dia jadi wajib dekat saya nak mencari nafkah, nak cari duit, nak cari kerja misalnya. Kan? Nak menunaikan tuntutan orang sana. Contoh dia. Kan? Kemudian ada bid'ah yang dia menjadi sunnah juga. Dia menjadi sunnah. Ada bid'ah yang dia jadi harus. Ada bid'ah yang dia menjadi makruh. Ada bid'ah yang dia menjadi haram. Banyak contoh kalau kita nak bahaskan. Tapi tak naklah kita masuk pada cerita tersebut. Cuma saya nak masuk pada title, saya nak masuk pada tajuk sunnah tadi. Makna sunnah ini adalah salah satu daripada hukum taklif ke atas mukallaf. Hukum yang dipertanggungjawabkan kepada orang-orang mukallaf. Iaitu kita lah. Kita tak boleh letakkan tanggungjawab 5 hukum ni kepada orang. Kau tolong semayang Zuhur untuk aku sikit. Boleh tak? Tak boleh macam tu ke? Tak boleh. Zuhur tu wajib atas mukallaf. Kan? Kau tolong puasa untuk aku. Boleh tak? Ni siap wafiat ni. Mukallaf ni. Suruh orang tu puasa untuk kita. Dah kenapa? Kan? Macam mana cerita dia? Tak boleh. Kan? Kau tolong bayar zakat atas nama aku. Itu tak apa. Tapi kau tolong bayar zakat. Sekali kau ngaku sekali lah nama kau. Tapi aku sekali termasuk dalam tu sekali. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak berlaku. Sebab apa? Dia hukum taklif atas mukallaf. Hukum yang dipertanggungjawabkan 5 ini kepada orang yang dipertanggungjawabkan oleh mukallif. Mukallif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita mukallaf. Mukallaf yang dipertanggungjawabkan. Mukallif Allah Subhanahu wa taala, hukum taklif yang dipertanggungjawabkan dengan 5 hukum. Maka apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah syariat daripada 5 tadi. Iaitu sunnah. Makna kita faham bila sunat buat dapat pahala. Tak buat tak dapat apa-apa. Wajib kita faham buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Harus buat atau tak buat tak dapat apa-apa. Makruh buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya dapat pahala. Haram
Buat dapat dosa, meninggalkan benda yang haram dapat pahala. Jadi jelas. Itu telah pun ditetapkan dalam syariat, dalam hukum kita selaku orang Islam. Dalam Quran dah sebut siap-siap dah. Nabi SAW dah sebut siap-siap dah. Jadi apa yang ada pada Rasulullah SAW itu adalah hukum, adalah syariat. Walaupun satu kali. Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan dalam hadis kursi ini, nak bagi tahu orang yang buat benda yang dibuat oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat apa yang ditakrirkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tu hampir kepadaku. Orang itu sentiasa hampir kepadaku. Wala yazal ni maksud dia sentiasa. Wala yazalu. Sentiasalah orang itu hampir. Hamba itu hampir kepada aku apabila dia melakukan perkara-perkara sunnah. Dia buat benda-benda sunnah. Sama ada perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah ataupun takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita buat ini sampai sandarannya kepada Rasulullah, maka itu sunnah. Automatik pahala kita dapat. Kalau kita tinggalkan, maka kita tak dapat apa-apa. Ya, tak dapat apa-apa. Tapi kita buat, pahala kita dapat, kita hampir kepada Allah dalam keadaan sentiasa tadi. Satu. Pertama tadi, buat benda sunat, maka hampir dia kepada aku, kata Allah Ta'ala. Satu ayat ada dua makna. Yang kedua, hatta uhibbahu. Sehinggalah aku kasih kepada dia. Makna buat benda sunat menyebabkan kita dikasihi oleh Allah Ta'ala. Buat benda yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala kasih kepada kita. Ya? Ini hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak katakan kasih Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang yang mengasihi Rasulullah dikasihi oleh Allah. Hebat tak hebat Rasulullah SAW. Kan? Jangan buat main dengan Nabi. Ini nak maulid tak lama lagi ni, buat sambut betul-betul untuk Rasulullah SAW. Kan? Jangan sekadar maulid ceramah datang je lah. Tak boleh dah. Datang kosong. Kan? Datang khidmat, beri hadiah sempena Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Maulid Nabi. Faham maulid Nabi? Buat betul-betul. Moleh kambing untuk Rasulullah. Kampung dah moleh kambing. Takkan ayam nak dimoleh dah. Ayam biasa. Sedih bona tuan baik untuk Rasulullah. Kocik bona tuan baik untuk Nabi. Ya? Paling kurang kambing. Saya tahu kambing, saya dengar kambing, saya tentu datang tak apa. Tapi nak cerita kat tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan, kita ni selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita masuk syurga Allah Taala dengan rahmat Allah, dengan kasih Tuhan. Kita dikasihi oleh Allah apabila kita mengasihi kekasih Allah. Ya. Kita kasih kekasih Allah, maka kita dikasihi oleh Allah. Itu ya formula dia. Berapa sen mana malam kita dengan Tuhan, tuan-tuan semayang maghrib ni khusyuk mana lah. Khusyuk kau nak tanya? Tanya diri sendiri tu. Khusyuk mana kau maghrib ni? Tadi asar tadi? Zuhur tadi? Subuh pagi tadi? Qiyam malam tadi? Tah kebangun ke tah tidak qiyam malam tadi? Apa wirid kita? Apa selawat kita? Apa istighfar kita? Apa amalan kita? Sehingga boleh kita letakkan diri kita ni sebagai ahli syurga. Layak tu? Tak layak. Tuan-tuan, layak ke kita? Kalau kita nak nisbahkan dengan amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layak ke kita nak nisbahkan amalan kita dengan amalan para ulama, para orang soleh, para awliya, wali-wali Allah yang tak tidur malam 40 tahun. Yang beribadat 40 tahun. Ya? Layak ke kita? Siapa kita? Takkan kita masuk dalam syurga dah hakikatnya dah. Kalau ikutkan dari segi amalan, buku catatan kita ni agak
Berapa muka surat dia amalan baik kita ni? Dan berapa jilid amalan tak baik kita? Ya? Nak dihimpunkanlah, kita dah tahu dah. Dosa lagi banyak daripada pahala. Apa? Melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat rahmat Tuhan, kenalah kita kasih kepada kekasih Tuhan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu tersebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang yang beriman, selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya perintah yang Allah Taala perintahkan, Allah Taala buat. Nabi suruh salawat, Allah Taala suruh salawat, Allah Taala sendiri berselawat. Allah Ta'ala suruh semayang, Allah Ta'ala tak semayang. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Allah Ta'ala suruh semayang, ada Allah Ta'ala semayang? Tak ada. Allah Ta'ala suruh zakat, bayar zakat, Allah Ta'ala bayar zakat kau? Tak ada. Allah Ta'ala suruh puasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada suruh puasa, Allah Ta'ala puasa kau? Tak ada. Allah Ta'ala suruh pergi haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah Ta'ala suruh pergi haji, pergi umrah, Allah Ta'ala berpuasa, Allah Ta'ala pergi haji ke? Tak ada. Tapi Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala suruh bersalawat. Sallu alaihi, itu fi'il amar. Kata perintah, order daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala mula dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala suruh, tapi Allah Ta'ala dah mulakan dulu. Allah Ta'ala sendiri, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala sendiri buat. Satu je, itulah dia, selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita apa ni? Adakah kita berhenti selawat kepada Rasulullah menyebabkan alam ni berhenti selawat kepada Rasulullah? Tak ada dah. Nabi hakikat dia tak perlu kat kita dah. Rasulullah dah bahagia di alam dia. Tapi Rasulullah ingatkan kita, umat dia. Ummati, ummati, ummati. Menangis Nabi, Allah maghfirli warhamli ummati. Ya Allah, ampunkan dan kasihkanlah umat aku. Nabi sebut pada malam nisfu Sya'ban tu kan, doa Nabi. Kan? Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ngoban ketinggian kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia hadis tu. Makna wala yazalul amdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba tersebut hampir kepada aku dengan melakukan perkara-perkara yang sunat sehinggalah aku mengasihinya. Fa idza ahbabtuhu, aywa. Apabila dia telah aku kasih kepadanya. Apabila aku telah mengasihinya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Nescaya aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku menjadi penglihatan baginya untuk dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangan baginya untuk dia menyentuh. Akulah tangannya, dengannya dia mencapai, maknanya menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha. Akulah kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa qalbahu alladhi yadmiru bih. Akulah menjadi hatinya, dengannya dia menyembunyikan sesuatu. Apa maksud dalam sebagian tafsiran menyebut fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu yadmiru bih. Aku menjadi mata bagi dia untuk dia melihat. Aku menjadi telinga bagi dia untuk dia mendengar. Aku menjadi lidah bagi dia untuk dia bercakap. Aku menjadi tangan baginya untuk dia menyentuh. Aku menjadi kaki bagi dia untuk dia berjalan. Aku menjadi hatinya untuk dia menyembunyikan sesuatu. Allah Ta'ala ni sebut. Apa maksud Allah Ta'ala jadi mata, jadi telinga, jadi tangan, jadi lidah, jadi kaki pula, jadi hati pula? Adakah kita faham secara zahir? Allah Ta'ala boleh jadi mata bagi kita?
Tak betul. Allah Ta'ala jadi mata-mata. Apa nama? Mata ini ada jisim dia, ada jirim dia, dia berbentuk. Mengambil tempat, mengambil ruang. Tak mungkin. Karena itu artinya tiada suatu pun kejadian di alam ini yang dijadikan oleh makhluk kerana pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, hati dan roh. Semua makhluk adalah kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, bilalah seorang tersebut dah dikasihi Tuhan. Apabila seseorang tersebut dia ni dikasihi oleh Allah, matanya, telinganya, lidahnya, tangannya, kakinya, hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Takkan dia melihat, takkan dia mendengar, takkan dia berkata dengan lidah tadi, takkan dia menyentuh dengan tangan tadi, takkan dia berjalan dengan kaki tadi, takkanlah dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya melainkan dengan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yataharraku a'dha'ahu illa biridha'illah. Tidak akan bergeraklah seluruh anggota-anggotanya tadi melainkan dengan keredaan Tuhan. Berkelip matanya dengan redha Allah. Telinga dia yang mendengar dengan redha Allah. Lidah dia yang bercakap dengan redha Allah. Tangan dia menyentuh dengan keredaan Allah. Kaki dia berjalan dengan keredaan Allah. Hatinya terdetik dengan keredaan Allah. Makna hidup dia sentiasa dengan keredaan Allah. Allah Ta'ala takkan izinkan mata dia melihat dengan benda yang haram. Allah Ta'ala takkan izinkan telinga dia mendengar benda yang haram. Allah Ta'ala takkan izinkan lidah dia bercakap dengan cakapan yang haram, masuk dalam mulut-mulut yang haram, dengan benda yang haram. Allah Ta'ala takkan bagi dia usik benda yang haram. Allah Ta'ala takkan bagi dia berjalan ke tempat yang haram. Allah Ta'ala takkan pastikan benda yang haram duduk dalam hati dia. Ini apabila seorang tersebut dah dapat maqam mahabbah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib ni maknanya orang yang dikasihi. Ini baru makna sebenar Habib. Ini makna sebenar Habibullah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Wa qad ittakhaztuka habiban, dan aku jadikan engkau wahai Muhammad sebagai habib, kekasih aku wahai Muhammad. Maka setiap yang ada di hujung rambut sampai hujung kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sifat Habibullah, sifat kekasih Allah. Allah Ta'ala jaga seluruh panca indera Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah tak terdetik untuk buat benda haram. Rasulullah tak melihat sesuatu yang haram. Rasulullah tak mendengar sesuatu yang haram. Bercakap sesuatu yang haram. Pergi ke tempat yang haram. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW itu Habibullah. Karena itu lepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelaran Habibullah karena dengan firman Allah Taala kepada Rasulullah, wa qad ittakhaztuka habiban. Kalam Allah kepada Rasulullah, aku telah mengambil engkau sebagai kekasih aku wahai Muhammad. Karena itu orang tak memanggil Rasulullah dengan sebut ya Rasulullah, orang memanggil Rasulullah ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Begitu juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah sampai kepada maqam Habib, maqam orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, seluruhnya dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya, seluruh dijaga. Kenapa? Kerana sunnah Nabi SAW. Tak ada cerita lain dia. Kita buat zikir, kita buat. Kerana Rasulullah buat. Rasulullah ajar. Kita beristighfar, kerana apa? Kerana Rasulullah buat. Kita solat, kenapa? Kerana Rasulullah ajar. Kerana Rasulullah ajar. Semua itu sandarannya kepada baginda Nabi SAW. Ya. Cuma bezanya ada benda yang wajib itu hak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benda yang datang daripada Nabi sendiri, itu hak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kita buat sebab kita kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan, oh benda sunat ya, tak penting dah sunat. Sunat tu yang penting. Sunat itulah menjadi untung dia. Ya? Kalau wajib setakat, kalau kata Imam Ghazali lah, kan? Buat benda yang wajib ni raksul mal dia, pulang modal dia.
Buat benda yang sunnah ini ribhun. Untung, kata Imam Ghazali. Keuntungan bersih pada amalan sunnah. Adapun hanya balik modal, kita buat benda yang wajib saja. Berniaga, ponek-ponek, pergi daripada 3 pagi keluar bekerja, kan? Kemudian balik pukul 1 pagi, tidur 2 jam dia, untungnya pulang modal dia. Jadah berniaga macam tu. Baik pun berniaga. Keluar modal 1,000, untung 1,000 ya. Pulang balik modal 1,000. Kita nak untung 10,000. Jadi untung yang lebih itu adalah perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah. Perbuatan sunnah ni banyak, bukan sikit. Terlalu banyak kan sekolah tadi, daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada takrir. Terlalu banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak. Mengaji, buka Syama'il Muhammadiyah. Banyak. Baca kitab-kitab hadis. Nak tahu kenapa Nabi SAW buka kitab hadis, buka Syama'il Muhammadiyah. Kan? Imam Muhammad ibn Isa Tirmizi, Imam Syekh Yusuf Ismail An-Nabahani. Buka kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Huquq Asy-Syifa fi Ta'rif Huquq Al-Mustafa lil Imam Qadhi Iyad Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Buka kitab ni. Ya? Nak tahu kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi makan, macam mana Nabi duduk, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi berpakaian, macam mana Nabi berjalan. Banyak. Banyak. Kan? Bukan setakat pakai serban ni sunat. Banyak mana lain sunat, takkan sebagai jubah hai sunat. Banyak mana lagi sunat. Tapi kalau nak pakai serban dengan sunnah, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak. Ada orang petikaikan serban itu adalah adat orang Arab dia. Memang adat orang Arab. Tak boleh kita kata sebab apa, kita dah faham dah tadi. Apa yang dibuat Nabi walaupun sekali itu sunat. Bukan sebab orang Arab buat dah, sebab Nabi buat. Faham? Itu kita punya i'tikad. Apa Nabi buat itu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi bila kita buat satu benda yang sunat, maka dapatlah kita maqam tadi. Mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, lidah kita, hati kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai kuntu hafizan a'dha'ahu. Aku akan menjadi penjaga bagi seluruh anggota-anggota dia. Kan? Aku akan menjadi pemelihara bagi seluruh anggota-anggota dia. Kan? Tidak akan bergeraklah anggota-anggotanya melainkan dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu maksudnya. Tidak mendengar seorang hamba itu melainkan dengan pendengaran yang dijadikan oleh Tuhan baginya. Begitu jugalah penglihatan tangan, kaki, hati dan lain-lainnya. Kerana semuanya itu adalah makdur. Perkara yang ditentukan oleh Allah dan makhluk yang dijadikan oleh Allah. Begitu jugalah dengan lain-lainnya. Dalam hadis ini, dalam kitab ini, memaksudkan dengan perkara yang lain. Tak sama seperti mana yang saya bahaskan kepada tuan-tuan sebentar tadi. Nak beritahu di sini bahawa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, ke mana kita berjalan, hati kita yang menyembunyikan sesuatu, semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya semuanya itu adalah daripada Allah. Bagi Allah, dengan Allah, dan tiada daripada yang lain bagi yang lain dengan yang lain, tetapi daripada Allah semata-mata. Semuanya Allah Ta'ala yang susunkan. Kan? Kita duduk kat Malaysia, kita tak duduk kat United Kingdom dah. Ada orang kita belajar kat London tak balik-balik, jadi dia duduk London. Allah Ta'ala tentu kat sini. Kan? Nikah dengan orang sini, beranak dengan orang sini, hidup dia dalam keadaan hidup di sini. Itu kehidupan dia. Itu kehidupan dia. Allah Ta'ala dah tentukan keadaan dia seperti itu. Kan? Kita pula duduk sini, kahwin dengan orang sini. Kan? Kalau nak buka sejarah masing-masing, macam-macam sejarah masing-masing. Ya? Tapi biarlah, itu kerja Tuhan. Kita jangan tengok kat mana kita mula, tengok kat mana kita akhir besok. Faham tuan-tuan? Oh, dia tu samsing besar marin teh. Semua dosa habis dibuat dosa bunuh orang tak dibuat teh. Ui, kita baca dosa orang. Apa hal kita baca dosa orang?
Orang tu dah pakai sorban, dia pakai jubah dia masjid. Biarlah deh. Kek mana dia akhir itu penting. Itu penting. Macam mana dia bermula, itu kerja Tuhan. Dah. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau nak ditengokkan cerita dahulu, nak ditengokkan sejarah yang dahulu, maka kita takkan dapat bertaubat pada masa akan datang. Kan? Nak kira dosa yang dahulu, kita balik, sebab balik muka surat dosa-dosa kita yang dahulu, maka tak dapat kita nak bertaubat, tak lama lagi dah. Tak dapat dah. Kan? Tak boleh dah. Tak habis kita ungkitkan. Kalau ceritakan musuh kita dahulu, kita dengannya fulan bin fulan bermusuh dahulu, takkan dapat kita beraman dah. Takkan dapat kita berhubung baik lagi dah. Tak ada. Hanya pada sebutan dan akuannya sahaja daripada makhluk, kerana ia dipandang dari sudut zahirnya, bukan dari sudut hakikat dan asalnya. Justru apa sahaja yang dizahirkan pada hamba itu menempati tempat pinjaman semata-mata. Semua ni Tuhan punya, pinjam ke Tuhan. Yang best ini, kita pinjam ke Tuhan, kita tak minta, Tuhan beri. Ada kita minta. Yang best, ada tak hari ni, lepas sembahyang maghrib tadi, ya Allah, kau panjangkan umur aku sampai syak. Ada tak doa macam tu? Tak payah, tak apa. Lepas subuh tadi, ya Allah, kau panjangkanlah umur aku hari ni. Ada doa. Ada minta doa panjang umur tak malam tadi? Tak ada. Tapi Tuhan beri tak? Beri. Makan tak semua hari lagi? Kau ada yang menggigil sekarang? Saya nak tanya. Ada kau yang tengah menggigil sekarang ni? Kok menggigil kau macam mana? Tinggi lah tu. Tuan-tuan. Tak ada. Alhamdulillah, sarapan pagi kita ada. Makan tengah hari kita ada. Makan malam kita ada. Minum malam insya-Allah tak kejap lagi. Tak ada, tak tahulah. Tapi kau ada. Tuhan beri semua. Tuhan beri. Ada kita minta? Tak ada. Masalah sekarang kita bagi apa yang Tuhan pinjam tadi. Tak fikir dia. Ada kita makan fikir dia. Baca bismillah. Tapi lah mati ada kita makan dengan niat kita bersyukur dengan Tuhan. Ada tak? Tak ada. Bismillah je. Bismillah kita bukan dengan Allah. Bismillah kita dengan nasi dia. Ini masalah. Tuhan beri pinjam, kita tak minta pun. Tapi Tuhan beri. Ini namanya Ar-Rahman. Tuhan yang maha pemurah. Al-mun'imu bijalailin ni'am. Tuhan yang maha pemberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Sebesar-besar nikmat Tuhan beri ni pada kita. Dapat lagi kita beribadat. Nikmat paling besar, nikmat kita bersama dengan Tuhan dalam ibadat kita. Itu nikmat paling besar lah sekali. Kan? Ada orang terlentang, ada orang sakit ke hospital, tu berjapa, tu rembau, tu terbaring, tapi semayang tu. Boleh dia semayang, tapi dia tak belajar cara semayang, cara sakit, maka dia pun kata tak payah semayang. Tuhan tak izinkan dia semayang. Ya? Kita Allah Ta'ala izinkan kita semayang. Ya? Kita berkehendak datang ke surau ni, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berkehendak kita datang ke surau. Kita semayang maghrib berjemaah, sebab Allah Ta'ala berkehendak kita semayang maghrib berjemaah. Saya memandang ke situ. Bukan semuanya punca daripada kehendak kita. La, tidak. Semua berpunca daripada kehendak Allah. Selalu saya sebut dalam kuliah. Memang saya suka ulang supaya masing-masing ingat. Ya? Semua berpunca daripada qada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala izinkan kita semayang ni hari, lepas semayang, dengar kuliah tu pula mengingatkan kita dengan Allah, kemudian semayang isyak, maka hari ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kau nak lagi hidup, kau biarkan aku berhubung dengan kau lagi, ya Allah. Daripada orang yang sesat jauh, lagi jauh. Lagi jauh. Kita buat dosa, kita tahu. Dosa kita buat atas nafsu kita, maka Allah Ta'ala pun takdirkan. Kita sendiri nak buat dosa. Tapi pada masa yang sama, kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semayang kita jaga, maka Allah takdirkan, Allah nak lagi kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Ada lagi hubungan kita dengan Tuhan. Macam mana dosa lah kita buat, jagalah semayang kita dengan Allah Ta'ala. Semayang lah. Setakat zikir tak semayang tak ada dah.
Zikir. Tak payah semayang dah zikir. Apa? Ini poning semua ni. Ini semua kong-kalikong ni. Tak boleh. Yang tak pelajaran be. Jadi ni. Semuanya berpunca dengan Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala bagi pinjam. Ambil lah. Dia nak ambil. Ambil lah. Sampai masa Tuhan nak ambil. Sorahlah. Jangan takut. Jangan takut. Kan? Saya ada jumpa seorang doktor. Wah, Ustaz punya kolesterol tak adalah tinggi pun lah. Tapi dia nak nakutkan kita. Ini bila boleh jadi sudden death ni. Kata dia. Boleh jadi mati mengejut. Kata dia. Doktor yang jadi doktor pun boleh mati mengejut. Ada tak jaminan seorang itu bila mati dia? Ada tak? Dalam teknologi perubatan. Doktor umur 71 tahun. Doktor pakar. Dia kata dalam kehidupan saya berpuluh tahun je tu, ni first time saya dengar jawapan macam ni daripada penyakit. Kau silap bercakap dengan seorang ustaz, masalah. Sudden death. Mati mengejut. Semua orang boleh mati mengejut. Sehat wal afiat macam mana lah. Mana pelakon yang kaki gym tu. Tengah gym. Mati. Tuan-tuan. Indonesia tu kan. Mati. Siapa lagi yang sehat wal afiat, tak ada penyakit, mati. Saya ngabarkan, doktor berapa ramai yang mati, saya ngabarkan. Comel dia. Dia dah 71. Baik, kalau saya ada penyakit, doktor ada penyakit tak? Saya ada. Doktor pun ada kencing mani. 20 tahun mengidap kencing mani. Baik, doktor ada sakit jantung tak? Saya ada sakit jantung. Doktor tu pun ada sakit jantung. Pasang Stanley. Apa jaminan doktor boleh sihat? Dan apa jaminan saya pun boleh sihat? Tak ada. Kalau saya makan ubek, saya boleh mati tak mengejut kejap lagi? Boleh. Kalau doktor makan ubek macam mana pun, doktor pakar macam mana pun, kau nak mati mengejut, boleh tak? Boleh. Kerja Tuhan. Jadi, kita maknanya kena sentiasa bersedia. Sebab bondo ni Tuhan bagi pinjam, bila-bila masuk kita boleh ambil. Ambil lah. Jangan terkejut balik rumah. Kok Tuhan uji kita lah. Balik rumah, orang ke dalam rumah yang kita kasih, kita sayang, Tuhan nak ambil. Sedih, memang sedih. Tapi kita Islam, etikot kita, Tuhan nak ambil, ni kerja Tuhan. Macam mana cara Tuhan nak ambil, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia. Ingat tuan-tuan, sama ada orang dalam rumah tu ataupun kita. Kita kan tentu ni. Kan? Tengah-tengah helok atas kapet toba, tengah-tengah helok dalam ekon. Kan? Kita tak tahu. Tak bongkar bagi besok subuh Kan? Kan? Nak tujuannya apa? Tujuannya sebab nak sentiasa memikirkan Allah. Tu yo. Satu yo cara. Nak bagi orang fikir Tuhan ni, apa dia? Mati. Tak percaya, pergi ke kubur malamnya. Malam ni tuan-tuan, pergi kat kubur Wambau tak? Duduk tepi kubur tu tuan-tuan. Apa tuan-tuan rasa? Duduk je. Duduk tepi kubur tu. Apa tuan-tuan rasa? Tuan-tuan pasti rasa nak mati. Pergi orang hantar orang meninggal. Tu pasal lah Nabi pesan. Bila meninggal orang tersebut, kita semayang dia, iring sampai ke kubur. Jangan semayang sampai semayang lepas tu tak iring sampai ke kubur. Iring sampai ke kubur. Itu sunat Kan? Itu sunnah dia. Kan? Kemudian duduk bersama. Lepas tanam tersebut, duduk. Sampai Nabi kata, ibarat semboleh seekor lembu dan masa tu mengagihkan daging lembu tu, baru kita boleh balik. Macam tu masa dia. Mana kau duduk lama. Bukan habis takin balik. Tak. Kita jadi orang terakhir pun tak apa. Duduk. Tengok. Kan? Macam mana keadaan orang dah meninggal dunia. Kan? Sebab kita tak lama lagi akan datang ke situ. Kan? Kita akan duduk ke situ. Bersedia. Bersedia tuan-tuan. Kan? Mana yang latih 60 tu bersedia. Tuan-tuan. Betul la ilaha illallah tuan-tuan ni. Nabi kata umur umat aku baina 60 wa 70, 60 ke 70. Umur umat aku ni pendek kata Rasulullah. Tak macam umur umat Nabi lain dah. 60 70 ya umur umat aku ni. Maknanya kalau 60 ke atas tu standby. Kalau 70 ke atas tu itu bonus.
Bonus tuan-tuan. Kan? Rasulullah pun 63. Kan? Adakah menjadi asbab kita yang bawah 60 ni boleh bahagia? Tak, belum tentu. Kan? Imam Ghazali 50 lebih meninggal. Imam Sanusi 50 lebih wafat Kan? Imam Nawawi 40 lebih wafat Ramai ulama meninggal muda. Ramai gak sahabat Nabi meninggal muda. Kan? Ramai syekh-syekh kita meninggal muda-muda tuan-tuan. Kan? Syekh Muhammad Sain Alinggi 50 lebih meninggal. Umur 50 lebih wafat Kan? Syekh Muhammad Sain. Kan? Ayuh. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi, ya bani Adam maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit. Hadis kursi makna kalam Allah, ya, kalam Allah. Wahai anak Adam, aku sakit, maka engkau tidak menziarahiku. Maka hadis ni kena ada tafsiran ni. Jangan faham secara literal dia. Artinya, wahai anak Adam, adakah kamu tidak mengetahui bahawa aku jadikan si fulan itu sebagai tempat bagi setengah perbuatanku? Aku jadikan dia sakit. Jika kamu menziarahinya, nescaya kamu menziarahi perbuatanku. Barang siapa menziarahi perbuatanku, nescaya dia menziarahiku. Kita ziarah orang sakit. Sebab apa? Kita nak ziarah Allah Ta'ala yang menjadikan orang itu sakit. Kembali perbuatan itu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala lain tak sama. Pahala ziarah orang sakit itu satu pahala. Pahala ingat Allah yang menjadikan orang itu sakit dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yashfika, ya Allah, engkau sembuhkanlah fulan bin fulan ini, engkau sembuhkanlah fulan bin fulan ini. Allah yashfika, syafaqallah, moga Allah Ta'ala menyembuhkan engkau. Doa itu lain. Doa itu lain pahala dia. Tak sama. Kan? Semua perbuatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahsia hikmah disunnahkan kita menziarahi orang yang sakit dan lain-lain. Tapi hendaklah kita musyahadahkan Allah yang menjadikan si fulan dan mentakdirkan dia sakit. Kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan. Kan? Sekejap ya. Kan? Tak lama dah isyak dah. Apa dah. Tuan-tuan. Kan payah nak mengaji ni dah. Kan? Kita duk pening-pening malas nak datang mengaji. Payah warna mengaji. Kan? Tu saja. Wallah Subhanahu wa taala alam. Tak lama lagi Maulid ni tuan-tuan. Kan? Ni dah dekat bulan Safar. Kan? Bulan Safar, nak habis Safar, kita akan menyambut Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hujung Safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni keluar daripada Mekah. Kan? Nabi sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar daripada Mekah ni hujung Safar. Bulan Safar. Begitu jugalah Nabi SAW merintahkan para sahabat supaya keluar daripada rumah pada bulan Safar. Safar ni makna kosong. Sifar, kosong. Makna mengosongkan rumah masing-masing untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Sebab bulan sebelum bulan Safar, bulan Muharram. Sebelum bulan Muharram, bulan Zulhijjah. Sebelum Zulhijjah, bulan Zulqaidah. Zulhijjah, Muharram ni bulan-bulan haram berperang. Kemudian masuk pada bulan Safar. Safar boleh berperang. Maka sahabat semua kosong rumah pergi berperang. Hijrah. Pergi berjihad kepada Allah Taala. Nabi SAW keluar daripada rumah pada bulan Safar untuk sampai ke Madinah Al-Munawwarah dalam hijrah pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wal malaikati muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم شفعنا بشفاعة مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة عظمى يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.